Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, seperti mana yang kita rancang, iaitulah untuk kita sama-sama duduk di dalam satu seminar ataupun satu program daurah kitab hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum daripada ini kita sudah pun khatam hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah berserta dengan sanad. Alhamdulillah, syukur bagi mereka yang dapat bersama-sama dengan kita, dan satu kepujianlah kepada pentadbiran masjid daerah Seberang Perai Utara yang menghidupkan majlis pendengaran hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan diserahkan kepada sahibul ummah, diserahkan kepada penghulu kepada umat ini, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ramai orang mencari bagaimanakah pendekatan, metod, manhaj, silibus, program untuk memastikan anak-anak kita, untuk memastikan generasi kita ini patuh syariah, tidak berlaku perkara-perkara yang sosial, tidak berlaku benda-benda yang maksiat dan sebagainya. Tapi kita lupa dengan program-program sebeginilah, iaitulah pendengaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sahibul ummah, iaitulah ketua ataupun penghulu bagi segala umat ini. Dengan kita mempelajari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu daripada nur, salah satu daripada majlis yang penuh dengan barakah, dan kita akan mendapat manfaat daripada apa yang kita sedang lalui ini, insya-Allah. Jadi ambillah kesempatan ini. Apabila program macam ni yang ada, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama untuk kita hadir. Dan insya-Allah kitab ni pun kita akan khatamkan, cuma mungkinlah mengambil tempoh yang agak panjang sikit, sebab dia ada lebih kurang 294 hadis. 294 kalau 40 hadis mahu ni pun kita dekat berapa siri, banyak siri jugalah. Jadi tak apa, insya-Allah lebih banyak, lebih lama, lebih berkat, insya-Allah. Baik, kitab hari ini kita nak baca bukanlah kitab yang asing untuk kita semua, tapi memang asing lah kalau bagi orang yang tak ambil tahu, memang asing. Kalau kitab ni bagi mereka yang ingin memahami akan hadis-hadis Rasulullah, kitab ini bukanlah satu kitab yang asing, iaitulah kitab yang berjudul Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, iaitulah satu kitab yang
yang nama asal dia adalah yang diberikan nama Bahjatun Nufus wa ghayatuha bi ma'rifati ma laha wa 'alaiha. Itu adalah syarah kepada kitab ini. Itu di antara syarah-syarah kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni adalah salah satu kitab ringkasan daripada kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Satu kitab yang besar, satu kitab yang panjang, yang memuatkan hadis lebih kurang 7,397 hadis. 7,397 hadis. Itu adalah hadis dalam kitab yang asal, dalam kitab Sahih Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi hari ini kita baca mukhtasar, maksud ringkasan. Ringkasan daripada hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi sebab apa diringkaskan? Di antara tujuan meringkaskan kitab ini, sekejap kita akan baca muqaddimah sedikit. Di antara tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa jemu. Daripada 7,000 dengar 7,000 bila nak khatam, habis umur pun tak khatam lagi. Jadi maksudnya dengan dibuat ringkasan, insya-Allah menambahkan lagi semangat untuk mendengar sebilangan hadis yang dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kitab Sahih Imam Bukhari ini terlalu istimewa. Disebabkan hadis-hadis yang dimuatkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari ini menjadi rujukan utama kepada sekalian ulama-ulama yang selepas daripadanya mengambil dan membuat hukum, mengistimbatkan hukum. Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijrah. Maksudnya dia lahir pada zaman salaf dan ada ulama-ulama yang terdahulu daripada dia. Maka ulama-ulama dahulu tidaklah mengambil manfaat daripada kitab dia, tetapi ulama-ulama yang datang selepas daripada kewafatan ataupun selepas wujudnya kitab ini, maka ulama-ulama inilah yang mengambil manfaat, mengistimbatkan hukum berdasarkan hadis-hadis yang telah dimuatkan sebanyak 7,379 tadi ni. Baik, dia meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Ini Imam Bukhari dulu, saya kita bincang pula Imam Ibnu Abi Jamrah. Dia meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Itu adalah umur dia, dan umur dia ini lebih kurang 62 tahun. 6 siri lah. 62 tahun meninggallah imam yang besar di dalam bidang hadis, iaitulah meninggal di kampung yang bernama Qartana, iaitulah di Farsakh, iaitu Samarkand. Samarkand iaitulah salah satu negeri yang kalau kita tengok hari ini, Allah belah Samarkand ni dekat-dekat dengan Uzbekistan, bebelah tu, dan bukan tanah Arab, bukan tanah Arab, dan imam ini bukanlah berketurunan ataupun bukanlah dilahirkan di tanah Arab, tetapi seorang yang mahir di dalam bidang ilmu hadis. Jadi dia lahir tahun 194. Lahir ni pada hari Jumaat 13 Syawal, dan dia meninggal juga pada malam raya. Lahir bulan Syawal, meninggal pun bulan Syawal, selepas mana sudahnya Ramadan, malam raya meninggal dunia. Jadi kita lahir bulan berapa? Kok-koklah mati bulan sama. Jadi bila mai bulan tu beringat kok-kok boleh mati. Baik, tak apa. Yang kita tahu bulan ni lah, bulan yang Masihi ni. Yang selebih baiknya kita tahu bulan Hijri. Bulan Hijri, bulan yang menjadi diletakkan sebagai hukum kepada umat Islam. Baik, lahir pada 13 Syawal
dalam keadaan yatim, ayah tak ada. Dan masya-Allah tabarakallah, dia ni belajar, dan pada waktu itu dalam usia yang muda, beliau ini tidak ada penglihatan. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi penglihatan pada usia yang muda, menyebabkan dia ni buta, lahir dalam keadaan yang buta. Sehinggalah pada satu malam, ibunya yang salihah, yang abidah, yang kuat mengabdikan diri kepada Allah, pada malam itu diriwayatkan memimpi bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan mengatakan bahawa anak kamu ni akan diberikan penglihatan semula dalam usia yang muda. Maka lepas daripada tu Allah Ta'ala bagi penglihatan, maka lepas daripada itulah lebih semangat dan lebih hebat Allahumma salli ala sayyidina Imam Bukhari ni di dalam menghafaz hadis-hadis junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebenarnya bukanlah masa dia dapat penglihatan tu, sebelum daripada dia dapat penglihatan lagi, sudah pun dia ni bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Dia pernah kata dalam satu kata-kata dia yang dimuatkan, kata Imam Al-Bukhari, aku diilhamkan menghafaz hadis ketika aku masih kecil dalam usia 10 tahun ataupun kurang. Dia kata aku ni diilhamkan. Siapa ilham ni? Allah Ta'ala lah ilham. Siapa lagi nak ilham? Jadi Allah Ta'ala mengilhamkan. Dia rasa ilham tu datang menghafal hadis ni sejak daripada umur 10 tahun ataupun kurang daripada 10 tahun. Yang ni adalah tidak akan dapat suasana ni, ilham ni, melainkan suasana tu dibina dalam rumah. Mak tu kena solehah, walaupun mak tak hafal hadis, tapi mak ni kena tunjuk suasana menghafal hadis, suasana yang baik, suasana yang solehah, supaya anak-anak ni jadi yang baik. Boleh tengok siapa di kalangan mereka yang berjaya, tak semestinya mak dan ayah tu sebagai ustaz dan ustazah, tak semestinya. Kadang-kadang mak yang tu bukan ustazah, ayah pun bukan ustaz, tetapi Masya Allah mereka menghidupkan suasana Quran, suasana hadis, suasana pembelajaran, maka menyebabkan anak-anak ni jadi baik dengan suasana. Jadi kita ni jangan kira siapa kita, yang penting kita nak bagi sesuatu kepada anak-anak kita. Kemudian kata Imam Bukhari, aku keluar daripada tempat pembelajaran aku, mengkaji lebih luas dalam bidang hadis, dan ketika berusia 16 tahun aku menghafaz kitab hadis Ibnu Al-Mubarak nama dia Waqi', dan aku mengetahui pendapat mereka dan hujah mereka. Kemudian aku bersama ibu dan saudaraku Ahmad menuju ke Mekah, menetap di sana untuk mengkaji hadis. Dan selepas daripada umur aku 18 tahun, dan dia sudah pun mengarang satu kitab permasalahan berkenaan dengan sahabat tabi'in dan pendapat-pendapat sahabat dan pendapat-pendapat tabi'in. Maksudnya umur 18 dah karang kitab dah. Kita umur 18 buat apa tak tahu lah. 18 dah karang kitab dah. Ini menunjukkan bahawa Imam Al-Bukhari salah seorang tokoh ulama yang besar, salah seorang tokoh ulama yang menghabiskan waktu mereka ini untuk beramal. Baik. Dan di antara kepujian para alim ulama terhadap dia ni, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan balik, menghuraikan balik kitab dia, iaitulah kitab Fathul Bari. Dia sebut bahawa tidak adalah yang lebih menakjubkan daripada ingatannya yang mampu menolak hadis yang salah kepada yang benar, dan yang lebih hebat lagi
beliau mampu menghafaznya yang salah mengikut tertib satu persatu. Bukanlah hebat Imam Bukhari ni boleh hafal hak betul, tapi dia boleh hafal hak salah pun dia boleh hafal. Maksudnya hak salah pun hafal, dia boleh tahu hak mana betul. Kita hafal hak betul itu pun belum tentu betul lagi. Ini adalah kelebihan Imam Bukhari. Dia hafal hadis yang sahih dan dia hafal juga hadis yang dhaif. Dua-dua dia hafal. Dan kata Muhammad bin Hatim, dan ditanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang khabar hadis, lantas jawab, wahai Abu Fulan, adakah kamu melihat aku ni menipu? Aku meninggalkan 10,000 hadis daripada seorang lelaki yang padaku perlu dibuat kajian, dan aku meninggalkan seumpamanya atau lebih daripada itu jika isunya hampir sama. Maksud 10,000 hadis ni disebutkan bahawa dia ada dalam ingatan Imam Al-Bukhari rahimahullah. 10,000 tu kira sebenarnya sikit lah bagi ulama-ulama hadis. Kalau kita ni 10,000 tak duduk kat sini lah, duduk kat Jabatan Mufti. Tapi 10,000 pun itu bukanlah calang-calang orang lah. Kadang-kadang yang jadi ulama pun belum tentu sampai kepada 10,000 nak apa hadis ni. 10,000 tu bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya nak hafal. Sebab hadis dengan Quran senang hafal lagi. Kalau hadis, Masya Allah, nak ingat pula rawi-rawi dia, nama-nama, menyebabkan susah. Ini adalah di antara salah satu kelebihan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian kata Ali Al-Madini menyebutkan bahawa tiada dilihat seumpama Bukhari. Maksudnya tak ada ulama yang sezaman dengan dia, bahkan sampai hari inilah susah nak jumpa seorang yang kuat menghafal hadis. Dan disebutkan juga bahawa Sahih Imam Al-Bukhari yang hadis dia 7,000 lebih tu, 7,300 lebih tu, disaring, ditapis daripada 600,000 hadis. Maksudnya Imam Bukhari ni dia saring, dia tapis, dia buat kajian, memuatkan hadis di dalam Sahih Imam Al-Bukhari daripada 600,000 hadis. Kita boleh kaji 600,000. Dia 600 episod boleh lah. Itu kita akan istiqamah tunggu di depan televisyen. Jadi kalau 600,000 hadis nak kaji satu persatu, saya rasa umur kita ni tak dan. Umur kita lah, cara kita menghabiskan masa. Ini adalah salah satu daripada apa yang disebutkan. Dan Imam Bukhari pernah buat pengakuan, dia kata, tidaklah aku pernah masukkan dalam hadis, dalam Sahih Imam Bukhari ni, dalam kitabnya, melainkan hak sahih saja. Aku menghafal hadis, dia kata, lebih daripada 100,000 hadis. Dia hafal lebih daripada 100,000 hadis. Dan yang 200,000 hadis yang tidak sahih. 100,000 hak sahih, dan dia hafal hak 200,000 hak tak sahih. Maksudnya hak tak sahih tu banyak lagi. Itu yang hari ni jadi isu yang pelbagai. Nak kaji hadis, sebab apa? Banyak hadis-hadis yang dhaif, ataupun hadis-hadis yang lemah, ataupun hadis-hadis yang maudhu', yang palsu. Tapi tak apalah, hak tu satu benda hak baik, paling kurang memperkenalkan kepada masyarakat. Yang tak bagusnya nak pergi kaji pula Sahih Bukhari ada sahih tak sahih. Tu beratlah. Kalau kita boleh hafal 100,000 hadis, kira cantiklah. Hang boleh kajilah Sahih Bukhari. Tapi 40 hadis Nawawi pun tak lepas lagi. Nampak gaya hang ni jauh lah untuk nak mengkaji balik Sahih Bukhari. Ada nak buat program nak mentashih semula Sahih Imam Bukhari. Sebab apa? Ada juga hadis-hadis yang dhaif. Macam mana? Disebabkan ini adalah satu perbuatan yang tidak sepatutnya. Sebab dia ni menapis 600,000 hadis. Daripada 600,000 tu,
Ada 7,000, maksudnya berapa persen? Tak sampai 10%. Tak sampai 7,000, 1%. Lebih kurang 1%. Daripada 100% tu, 600,000, 7,000 ya masuk dalam kitab dah. Maksudnya kaji sungguh lah. Dan setiap hadis yang nak dimuatkan dalam Sahih Imam Bukhari, Imam Bukhari akan sembahyang 2 rakaat. Setelah mana ditapis, kaji ni pergi jumpa seseorang, betul ke dia ni seorang lelaki yang dipercayai ataupun tidak, dia akan pergi tengok kedudukan dia, seorang yang layak meriwayatkan hadis ataupun tidak. Last kali malam tu dia akan munajat. Mungkin ada yang dia terlepas pandang terhadap hadis itu, dan dia kalau dapat petanda baik, barulah dia akan masuk kepada kitab dia. Bayangkan kalaulah 7,000 hadis kali dengan 2 dah 14,000 rakaat. Itu tak masuk lagi 600,000. 600,000 kali dengan 2 berapa? Berapa rakaat? 120,000. 1.2 juta. Kira macam mana? Tak erti. Saya bukan pakar lah bidang matematik. 1.2 juta rakaat tu paling mudah lah. 1.2 juta rakaat dia akan sembahyang. Maksudnya kita ni sembahyang duha pun kadang-kadang tinggal sebab mengaji Ustaz Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kemahlah. Maksudnya ini adalah kelebihan ulama ni, berkat sungguhlah kitab ni, nak berkat sungguh. 1.2 juta tu paling kurang lah tu untuk memasukkan hadis. Sebab apa dia sebut 600,000, menapis 600,000. Dan dia akan solat 2 rakaat memohon petunjuk daripada Allah. Sebab walaupun dia pergi berjumpa dengan seseorang untuk mengetahui kealiman seseorang, kepercayaan seseorang, tetapi mungkin ada sifat-sifat yang tersembunyi. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi daripada hadis tu yang tak tahu sahih tak sahih, sebab dia tidak sezaman dengan Nabi. Kalau sezaman dengan Nabi, selesai. Semua tumai daripada Nabi. Maka dia dapat wasilah daripada orang tu dia tak tahu siapa yang sebenarnya. Maka dia memasukkan hadis tu sebab apa? Sebab sudah pun mendapat kajian yang sangat meluas. 1.2 juta rakaat lebih kurang. Hak tu bab ni saja. Bab ibadah tak kira lagi. Jadi kalaulah kita boleh sembahyang 1.2 juta rakaat, barulah boleh nak kritik sikit-sikit. Tu pun belum tentulah. Hafal dulu 300,000 hadis. 300,000 hadis berserta dengan rawi-rawinya, baru boleh nak petikai sikit lah. Tapi tu pun banyak lagi, nak kiranya banyak lah. Jadi sebenarnya susahlah kita nak mengatakan bahawa ada satu perkara yang ragu-ragu di dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itulah lebih kurang. Di antara guru-guru dia Imam Ahmad bin Hanbal. Ni guru Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab. Maksudnya mazhab ni, imam-imam mazhab lebih terdahulu ada berbanding dengan imam-imam hadis. Maksudnya dia jadi macam tak kena istilah kita kata kami ikut Quran sunnah ya. Tak ikut tak ikut mazhab ikut Quran sunnah. Tapi imam mazhab lebih dahulu daripada imam-imam hadis. Bahkan Imam Ahmad merupakan salah seorang guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah yang siqah, yang dipercayai, yang ada, dan bahkan ada musnad Imam Abu Hanifah, musnad Imam Ahmad bin Hanbal tu sendiri. Banyak hadis digunakan ikut tertib nama-nama sahabat. Bahkan itu antara yang popular lah. Yang lain popular juga, takut sebut tak kenal. Yang ni kita sebut kenal lah. Antara anak murid dia Imam Tirmizi. Imam Tirmizi anak murid Imam Bukhari. Imam Muslim anak murid Imam Bukhari. Imam Imam Abi Ad-Dunya juga anak murid Imam Al-Bukhari. Imam An-Nasai juga anak murid Imam Bukhari. Tu hak popular lah. Sebut hak lain dia takut tak berapa nak kenal. Dia kenal hak lain, tapi insya-Allah yang tu lebih kurang. Yang menjadi anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah.
Itu adalah biodata berkenaan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Jadi bila kita baca ni tentang riwayat hidup, lebih kurang panjang lagi lah kalau nak cerita tentang Imam Bukhari ni, maka kita ni akan jadi salah satu daripada orang yang boleh mengambil keberkatan daripada riwayat hidup ni. Dan banyak karamah yang hebat. Antaranya apabila dia ni meninggal dunia, kuburnya jadi wangi. Kubur jadi wangi. Bukanlah kita pi bubuh minyak-minyak wangi apa, tak ada. Bukan sepanjang riwayat, sepanjang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sejarah manusia hanya beberapa kubur saja yang bila meninggal ni jadi wangi. Itu adalah salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi jangan duk picium lah ni lah, memang tak ada bau tu. Memang tak ada. Ini adalah yang diriwayatkan. Diriwayatkan beberapa hari selepas kematian dia ni, bau daripada kubur tu. Tapi kalau pergi cerita ke orang, dia kata ni ahli bid'ah lah. Ni bukan ahli bid'ah, maksudnya ini karamah Allah Ta'ala bagi. Karamah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Okey, itu Imam Bukhari nak sahibul kitab, ataupun yang kita nak baca ni Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni lain pula. Asal kitab ni 7,000 lebih hak tadi saya sebut tu. Nama dia Imam Bukhari. Nama betul dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Bukan Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Tu dia punya ni lah. Sebab apa dinisbahkan pada Al-Ju'fi ni, tok wan dia asal dulu masuk Islam, maka dia dinisbahkan kepada Al-Ju'fi. Ni kalau siapa yang nak mengkaji sungguh, dia akan ni lah bincang. Al-Ju'fi ni gelaran tok wan hak berapa lah. Tapi Imam Bukhari sebut juga sebab apa? Sebab dialah asal usul masuk Islam, menyebabkan dia Islam lepas daripada tu. Ni orang panggil kita, dia kenal keturunan dia. Kita tahu tak sampai berapa keturunan kita? Muhammad bin apa? Takat tu ya. Takat ayah Tok Wan pun lupa nama apa Tok Wan. Tak tahu saya-saya. Kita ni daripada mana? Keturunan mai mamak ke? Mai India ke? Kapal mana? Kita pun tak tahu. Mai kok Belanda ke? Kok Belanda? Belanda pun pernah mai jajah kita. Mai kok British ke? Tak tahu. Jadi ini adalah salah satu daripada ilmu hadis. Sebenarnya dia kena tahu keturunan. Kita tak boleh salahkan kita. Sebab apa? Kita lahir kadang-kadang mak ayah tak ambil berat. Dia tak cerita pun, dia tak perkenal pun pada keluarga yang sepatutnya kita kenal. Tapi kalau kita boleh kaji, kita tanya mai mana, kampung mana, asal mana ni, siapa buka kampung ni, kita tahulah asal usul kita. Ini adalah kelebihan. Baik, selesai. Itu adalah apa yang disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, biodata Imam Ibnu Abi Jamrah pula. Ni kita baca biodata dulu lah. Kita ambil keberkatan dah sikit insya-Allah. Ibnu Abi Jamrah ni salah seorang yang meringkaskan hadis. Salah satu kitab yang popular lah di kalangan ahlul ilmi dan di kalangan ahli hadis. Nama dia ni Abu Muhammad Abdullah bin Sa'd bin Abi Jamrah. Terkenal dengan gelaran datuk dia, bukan pak dia, datuk dia, Ibnu Abi Jamrah, anak kepada Abi Jamrah. Tapi itu bukanlah maksudnya ayah dia, tapi Abi Jamrah ni tok wan dia. Nama ayah dia Sa'd, tapi terkenal dengan gelaran Ibnu Abi Jamrah. Dan dia ni adalah Al-Andalus. Satu nasab ataupun tempat nisbah dia kepada Al-Andalus. Baik. Walaupun dia ni ada nisbah daripada Al-Andalus, tapi dia tak nyatakan dalam muqaddimah dia.
dia ambil mana perkataan Al-Andalus ni. Sama ada keluarga dia ke ataupun dia punya ziarah dia ke sebelum daripada ini, tak disebutkan, tak dinyatakan secara jelas. Cuma gelaran yang lain ialah Al-Uz. Nah, Al-Uz ni adalah daripada sebelah Yaman. Maksudnya yang berasal anak-anaknya golongan Ansar, yang daripada mereka ni daripada golongan Ansar ni lah keturunan Ibnu Abi Jamrah ni. Maksudnya dia mai daripada sebelah golongan Ansar yang berhijrah kata, dan itu adalah gelaran Al-Uz yang diberikan kepada Ibnu Abi Jamrah, menyatakan bahawa dia ni adalah nisbah kepada golongan sebelah Yaman sana. Al-Andalus dia tak cerita secara perinci, maka dia tak cerita, kita tak boleh nak kata apa lah. Tapi ada disebutkan bahawa dia ni Al-Andalus dan dia asal daripada sebelah sana, dan kemudian dia berkunjung ke Mesir dan meninggal di Mesir. Dia meninggal di Mesir di Jabal Muqattam sana. Jabal Muqattam. Jadi siapa di Mesir adalah makam dia ni di sana. Salah satu daripada makam yang selalulah diziarah oleh pelajar-pelajar Mesir di sana. Itu adalah lebih kuranglah. Dan dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia punya kelahiran dia, para ulama tak boleh nak tentukan bila lahirnya. Yang dimaksudkan nama Ibnu Abi Jamrah ni lahir bila tidak boleh dipastikan, tidak ada satu pendapat yang sahih. Cumanya tetapi mereka khilaf tentang tarikh kewafatan. Tarikh wafat mereka boleh bagi pandangan, di antaranya pandangan mengatakan tahun 675 Hijrah. Ini tarikh wafat dia. Dan ada pandangan dan pendapat mengatakan tahun 699 Hijrah. Itu adalah pendapat lah, mengatakan bahawa dia ni ulama yang khalaf dah selepas 500 tahun. Ini adalah di antara ulama yang sudah kemudian yang mensyarah ataupun meringkaskan semula akan Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kitab ni pun banyaklah dia punya syarah-syarah dia, yang boleh kita, di antaranya dia sendiri yang syarah kitab dia, itu Jam'un Nihayah fi Bad'i Al-Khairi wal Ghayah. Itu dia syarah kitab dia sendiri, dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Itu adalah lebih kuranglah cerita tentang Ibnu Abi Jamrah yang akhirnya wafat di satu tanah yang mulia, iaitulah di Mesir. Di Mesir. Siapa pergi Mesir bolehlah pergi ziarah makam ni. Banyak lagi makam lain. Makam-makam lain pun banyaklah. Baik, selesai. Hak tu adalah dua berita penting sebelum kita nak mukadimah. Ni pukul 10 dah. Rehat ke apa? Rehat pukul 10.30. 10.45. Dah lagi 45 minit lagi. Baik. Kita baca muqaddimah. Muqaddimah, kena ni muka surat berapa saya pun tak tahu. Dalam kitab lah. Ni baru masuk dalam kitab kita. Kita baca bahasa Melayu lah, baca harap lagi. Takut kita semua tak faham. Baik. Okey. Muqaddimah dia, kata-kata pendahuluan oleh pengarang kitab, iaitulah Al-Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'd bin Abi Jamrah Al-Azdi radhiyallahu anhu, ataupun boleh ditambah dengan gelaran Al-Andalusi. Belakang tu boleh tambah lagi. Tapi Al-Andalus tu tidak disabitkan apakah nisbah Al-Andalus tu. Tapi kalau Al-Azdi ni kita dah terangkan tadi, main daripada keturunan sebelah Yaman, dan orang Yaman tu main daripada keturunan Ansar, iaitulah daripada sahabat-sahabat Nabi yang duduk di Madinah Al-Munawwarah. Muqaddimah dia, alhamdulillah haqqa hamdihi
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khairah min khalqihi. Pendek je nak. Dia punya muqaddimah, iaitulah segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian baginya. Wassalatu wassalam, dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, penghulu kita Muhammad al-khairah, yang baik, yang maha baik, min khalqihi, daripada makhluk-makhluknya, yang terbaiklah, maksudnya yang paling baik, yang paling mulia, yang paling beribadah, yang paling hebat ialah di kalangan hamba-hambanya, di kalangan makhluk-makhluknya, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia lah al-khairah. Wa ba'du, dan adapun selepas daripada itu, selepas daripada alhamdulillah dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah sehampir-hampir jalan kepada Allah ialah mengetahui hadis. Sehampir-hampir jalan ni ialah mengetahui hadis. Ni kita kena ambil lah nak, cara yang sebenar untuk kita memahami akan Islam. Ni kita faham Islam mengaji daripada barat. Dia jadi faham cara barat. Kita faham perjuangan Islam, kita ambil silibus ataupun ambil daripada kefahaman kita, cara kita nak berjuang Islam. Tidak, sebenarnya asal usul perjuangan Islam mai daripada Nabi, mai daripada sahabat-sahabat Nabi, mai daripada tabi'in, dan sehingganya sampai ke hari ini. Baik, mengetahui hadis, ni ketahui hadis kena belajar lah. Dan menghafaznya, ni hafal ni berat lah. Maksudnya cara yang paling hampir nak tahu kita ni duduk di jalan hak betul adalah kena hafal hadis, kena belajar hadis menurut sebagaimana yang dituntut oleh hadis itu sendiri. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adda ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yuraddu bihi bid'atun falahul jannah. Artinya, barang siapa yang menyampaikan satu hadis kepada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan sunnah. Dia sampai satu hadis untuk umat Nabi ini menegakkan benda yang sunnah dan menolak bid'ah. Ni faham bid'ah, jangan duk faham bid'ah ni Nabi dia tidak ada asal usul. Dia masukkan dengan bid'ah ini ialah perkara yang menyalahi syarak. Walaupun Nabi tak buat, walaupun Nabi tidak pernah melakukan, benda tu ada asal usul syarak, dibolehkan. Maksud bid'ah ni benda yang Nabi tak buat dan bercanggah dengan syarak. Itu maksud ialah dengan maksud dengan bid'ah ma yukhalifu syara', yang berbeza terus dengan syarak, tak ada asal usul. Maksud tak nak tengok dalam Quran pun tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada, dalam ijma' ulama pun tak ada, dalam qiyas pun tak ada, maka itu dikira sebagai bid'ah yang tidak boleh diamalkan, bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang menyesatkan, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Dia ada bid'ah yang hasanah. Seperti mana bid'ah yang baik, bahkan bid'ah tu wajib kita buat. Apa dia? Menghasilkan Al-Quran, cetak Quran, bid'ah hak wajib. Nabi tak bagi cetak Quran. Maksudnya bid'ah lah tu, Nabi tak bagi. Zaman Nabi bukan kata Quran, hadis pun Nabi tak bagi tulis. Sebab apa? Sebab bimbang boleh bercampur di antara hadis dan Quran. Dua-dua bahasa Arab tambah main Melayu, hadis pun Quran, Quran pun hadis. Semua serupa. Nampak tak? Tapi atas inisiatif berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mai kata pada Sayyidina Abu Bakar,
wahai Amirul Mukminin, kita kena kumpul balik Quran. Kita kena kumpul balik Quran. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak berani buat apa yang Nabi tak pernah buat. Nampak tu dia faham bid'ah tu. Aku tak berani buat apa yang Rasulullah tak pernah buat. Nabi tak pernah buat kumpul Quran. Sayyidina Umar mai lagi kali kedua kata, Abu Bakar, kita kena buat ni. Nampak gaya ni ramai apa yang Quran ni bila pergi perang mati syahid habis. Kali yang kedua pun dia kata, aku tak berani buat apa yang Rasulullah tak pernah buat. Kali ketiga, maka dengan Allah Ta'ala bagi suluhan, sebenarnya Sayyidina Umar ni lah yang berjasa banyak dengan satu fikrah, satu pendapat yang baru, maka diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Kumpul semua ahli Quran dan tulis Quran. Tulis Quran tu masa tu tak ada rasam lagi. Tak ada rasam yang khusus. Ta titik macam mana, ba titik macam mana, tak ada. Cuba bayangkan sin dengan shim. Dua-dua ekor lagu tu nak sebut macam mana? Pening kita. Pening. Mai Sayyidina Umar dia upgrade sikit. Mai Sayyidina Osman ada rasam Osmani. Rasam Osmani itu pun, rasam Osmani itu mai daripada Sayyidina Osman. Dihantar pi Cina, hantar pi Andalus, hantar pi Malaysia, tak tahu sampai ke dah waktu tu. Maksudnya dihantar senaskah Quran kepada setiap negara-negara dinasti yang besar ni. Dihantar, dan kemudian waktu tu tidak ada baris lagi. Tak ada baris. Kalau tak ada baris nak baca macam mana? Silat-silat bunyi kot lain. Dia bunyi kot lain. Tak ada baris. Ni terada baris pun baca tak bunyi. Tambah kalau tak ada baris, berat. Tak ada baris satu, tak ada titik pula. Tu semua bid'ah tu. Titik ta pada ta, bid'ah. Nabi tak pernah pun kata ta tu ada titik dua. Cari hadis Nabi. Bermula ta itu adalah titik dua, tak ada dalam hadis Nabi. Ya itu titiknya di bawah dan ada kepala sikit. Contohnya. Tak ada, tu semua sahabat tu. Semua sahabat Nabi yang tulis. Yang tulis balik. Nabi ummi. Nabi tidak tahu membaca dan tidak pandai menulis. Dia ada katibul wahinya sendiri, ada penulis wahyu. Dan Sayyidina Muawiyah. Ini adalah satu benda hak bid'ah. Kalau kita kata bid'ah tak boleh, Quran awal lagi tak boleh. Sebab itulah kita ni bila belajar usul fiqh, bid'ah ni ada pecah pula 5. Ada bid'ah hak wajib, bid'ah hak sunat, ada bid'ah hak makruh, ada bid'ah hak haram, ada bid'ah hak sunat. Ni kena faham tu lah. Ni ngaji usul fiqh tak mau, qawaid fiqh tak mau, dia nak buat cara faham dia. Dia kalau macam tu, hang buat usul fiqh hang sendiri supaya faham Quran, supaya faham hadis. Ini adalah sebenarnya perkara bid'ah yang tidak ada asal usul, yang tidak yang bercanggah dengan syarak, barulah yang dimaksudkan dengan menolak bid'ah tu. Bukan bid'ah Nabi tak pernah buat, tak. Itu makna umum sangat. Dia kena khususkan sikit benda hak Nabi tak pernah buat dan bercanggah dengan syarak. Quran Nabi tak pernah buat. Siapa yang buh baris mula-mula ni? Zaman Yusuf As-Saqafi. Walaupun sejarah dia ni hebat juga, bunuh di kalangan para alim ulama ni. Bunuh orang-orang besar di kalangan sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan sebagainya, tapi dia ada jasa dia buh baris. Bubuh baris. Jasa dia lah ni adalah antaranya zaman dia yang menyebabkan kembali kepada asal Kaabah yang ada zaman dulu-dulu ni. Zaman dulu-dulu Kaabah duduk di bawah. Kalau siapa pernah pergi ke Mekah, kita masuk Masjidil Haram, kita akan turun tangga tawaf, betul tak? Siapa pernah pergi umrah, pergi Mekah? Kat tangan. Siapa tak pernah pergi? Kesian tu. Siapa pernah pergi Mekah ni, dia sampai tangga dia turun. Tu jasa dia lah tu. Asal usul ni. Nabi pernah kata kalaulah aku ni ada kemampuan, aku nak Kaabah ni duduk atas. Dia maksudnya kita mai masuk, naik tangga, nampak Kaabah di atas. Tawaf tu. Maksudnya kita mai daripada bawah naik atas. Zaman selepas kewafatan Nabi ada satu khalifah di kalangan
sahabat Nabi, kalau tak silap saya tak ingat nama dia. Dia buat macam tu balik. Dia buat macam mana Nabi inginkan, iaitulah masuk Kaabah di atas. Tapi bila mai Yusuf As-Saqafi, dia kembalikan kepada yang asal. Kembali kepada asal macam mana? Kaabah duduk bawah. Maksudnya bila jalan turun tangga, maksudnya Kaabah memang tinggilah, walaupun bawah pun dia tetap tinggi pada kita, tapi kita kena turun ke bawah. Itu adalah jasa dia lah tu. Sampailah ni tak berubah. Sebab tak berubah? Sebab benda tu berlaku pembaziran pula. Kalau nak berubah ni macam-macam, nak kena contraction. Sampailah ni pun tak siap-siap lagi, nak perbesar ni macam-macam. Ini adalah salah satu daripada jasa dia lah. Jasa dia. Ini adalah salah satu daripada sejarah lah. Baca sejarah balik, banyaklah jumpa tentang sejarah penubuhan Al-Quran ataupun sejarah Mekah dan sebagainya. Jadi itu maksud bid'ah tu, bid'ah yang tidak ada asal. Yang tidak ada asal daripada Quran, itulah maksud bid'ah yang dhalalah. Okey, dia kata, barang siapa yang menyampaikan satu hadis kepada umatku untuk menegakkan sunnah atau menolak bid'ah, dengan dia maka baginya syurga. Maksudnya dengan dia pergi sampai hadis tu, kawan tu boleh mendirikan sunnah dan boleh meninggalkan perkara yang bid'ah, maka dapatlah syurga. Jadi kita ni, kemuncak hidup kita ni adalah untuk memasuki syurga. Itulah kemuncak kita. Dia punya penghujung hidup kita ni nak mati, dan kemudian kita ni akan masuk ke dalam syurga Allah. Jadi nak masuk syurga macam mana? Inilah ulama faham, kena sampai ke hadis. Nak sampai ke hadis jana kena belajar lah. Takkan boleh sampai-sampai lagu tu. Kena belajar hadis. Dah belajar hadis, sampai kalau hadis. Itulah yang dimaksudkan. Jadi kalaulah kita ni duduk di jalan nak mengajak orang kepada kebenaran, kita duduk di jalan dakwah, kita duduk di jalan nak memperbetulkan anak-anak kita, kita duduk di jalan nak menjernihkan keadaan masyarakat yang makin lama makin teruk, kita nak berpolitik, kita nak politik Islam, kita nak politik apa saja, kena rujuk kepada hadis balik, iaitulah siapa di kalangan umat aku yang menyampaikan hadis. Maksudnya nak sampai hadis tu, sebelum tu menuntut ilmu dulu, menuntut ilmu hadis. Jadi hadis ni salah satu cabang lah, salah satu cabang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ni duduk di jalan yang betul, insya-Allah. Baik, kata ini dalil mengatakan bahawa mesti kita kena belajar hadis. Wajib kita kena belajar hadis. Ni dalil. Wajib kita kena belajar dan kita kena sampaikan. Baik, mana dalil menghafaz hadis? Nampak? Ni dia kata sesungguhnya adalah sehampir-hampir jalan kepada Allah. Paling hampir jalan kepada Allah sampai ke hadis. Ataupun mengetahui hadis. Yang kedua dia kata dan menghafaznya. Hafaz ni mana dalil? Dalil dia yang kedua ni. Man hafiza ala ummati hadisan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqa. Atau kama qala. Artinya barang siapa yang hafaz, hafaz berserta dengan menyampaikan kerana menghafal hadis, man hafiza ala ummati hadisan, siapa yang ni macam barang siapa yang hafaz, iaitulah menyampaikan kepada kepada umatku satu hadis. Dia hafal satu hadis dan dia menyampaikan hadis tu. Hafal dan menyampaikan hadis tu, satu hadis adalah baginya pahala 71 orang Nabi yang sangat benar. Tu dia. Ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Jamrah. Kita siqah kat dia lah. Siqah kat dia. Walaupun dia ni min fadailul a'mal, tetapi dia gunakan sandaran ini untuk mengajak kepada kita menghafal hadis.
Banyak juga kalau kita buka dalam muqaddimah Imam Nawawi Arba'in Nawawi tu, dia sebut siapa yang hafal 40 hadis, walaupun banyak turuk dia, jalan yang lemah pun ada hadis tu, ada yang kata hadis tu adalah sahih. Siapa yang menghafal 40 hadis, nescaya dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan para awliya, para nabi-nabi dan para salihin. 40 hadis. Sebab itulah Imam Nawawi letak 40 hadis, Imam Nawawi, supaya kita ni boleh hafal. Kalau tak boleh hafal Quran, hafallah 40 hadis. Tapi kalau hak ni nampak, tak apa Ustaz, saya guna Ibn Abi Jamrah lah, satu hadis saja. Saya pun hafal lah satu hadis. 71 Ustaz, banyak tu. Kira banyak. Tapi kalau kita hafal banyak lagi baguslah. Ni cuma dibuat ta'likan sikit, hadis ni maudhu' menurut kata Ibnu Hajar. Ni khilaf lah di kalangan ulama. Cuma diletakkan sandaran ni, kita bertaklid lah pada apa ni, Ibnu Abi Jamrah yang dia bubuh dalam kitab dia. Tapi tak apalah, tu di kalangan para alim ulama. Cuma dua dalil ni lah yang diasaskan kena belajar hadis dalam masa yang sama, kena menghafal hadis. Jadi kita ni insya-Allah, kalau 294 hadis khatam kita ni semua bekat hafal 294 hadis yang sahih. Insya-Allah alim lah. Kalau 294 hadis boleh hafal ni, kira kemahal. Kira boleh pergi mengaji kat Mufti Al-Azhar lah. Baik. Tu dia. Habis tak? Tu dia punya muqaddimah dia. Ada lagi sikit ni. Demikianlah banyak didapati hadis-hadis yang mengenai hal tersebut. Hal apa? Hal untuk belajar tentang hadis dan menghafal hadis. Dua tu lah, no? Dua tu. Dalam apa ni, dalam muqaddimah kita dah belajar dah, Imam Nawawi tu banyak cerita tentang hafal hadis 40. Memandangkan sangat sukar dan kurangnya himmah menghafal hadis-hadis, sedangkan kitabnya banyak disertai dengan sanad-sanadnya sekali. Maksudnya kita ni, kata Imam Ibnu Abi Jamrah ni kata, memandangkan sangat sukar kita ni, tambah sukarnya orang Melayu macam kita lah. Ni perkataan ni kena kat orang Melayu. Kalau orang Arab, mereka rajin hafal hadis. Kena kat Melayu. Memandangkan orang Melayu ni sangat sukar, himmahnya, kesungguhan tak ada nak hafal hadis. Sedangkan kitabnya banyak disertai dengan sanad-sanad. Ni kalau kita buka Sahih Imam Bukhari betul, sebelum nak sampai hadis, ada 2-3 orang nama orang jenuh nak ingat, nama cucu pun lupa. Nama cucu pun, cucu aku hak nombor 12, nama apa lupa dah. Bukan kata kadang-kadang nama cucu, nama pak mertua pun lupa. Bukan lupa, tak pernah ambil tahu pun. Yang dia tahu bila angkat nikah tu tahulah, lepas tu tak tahulah, lupa nama apa tu, pak mertua. Nama mak mertua pun lupa juga. Tu jenis orang Melayu ni, dia lupa nama. Tambah kalau tengok nama-nama ni, macam tak ada manfaat nak sebut nama mereka ni. Kita lah, no? Jadi tujuan dia, maka aku berpendapat untuk maksud tersebut bahawa aku memilih sebuah kitab di antara kitab-kitab hadis yang sahih untuk aku ringkaskan daripadanya beberapa hadis menurut sebanyak mana yang diperlukan dengan ditinggalkan segala sanadnya, kecuali perawi hadis yang dimestikan supaya mudah dihafal dan banyak pula faedahnya insya-Allah. Jadi tujuan dia ringkaskan ni untuk apa? Bukan untuk belajar saja, tapi untuk menghafal. Jadi maksudnya kena hafal, no? Lepas ni seminar ni dia kena tulis seminar hadis dan hafazan hadis, tak mai terus. Kalau sebut seminar hadis saja, insya-Allah orang boleh main lah. Tapi kalau sebut seminar hadis dan hafal hadis, tu nampak berat. Dia kalau kelas tajwid, orang main. Kalau kelas tajwid serta pembacaan, tu orang tak main terus. Tu orang baca Ustaz, minggu ni yang main. Bulan depan punya kuliah tak main terus. Sebab apa? Sebab kena baca. Tu bimbang lah. Saya baru ni jumpa seorang tokoh ni lah, tokoh ulama kita di Pinang ni, ramai lagi. Tapi dalam ramai-ramai tu tak siapa pun kenal. Di antaranya Datuk Saleh. Datuk Saleh
adik kepada Datuk Hassan. Dia ni ahli jawatan kuasa fatwa ni 3 negeri. Tiga negeri. Negeri Pulau Pinang, negeri Perak, Selangor. Nak abang kata sungguh orang nak ilmu dia tu, kalau mesyuarat ahli jawatan kuasa fatwa Pulau Pinang orang pergi ambil, kita siapa nak pergi ambil di rumah? Memang mesyuarat fatwa ni ada mana nak guna. Kalau orang Perak pun, surat mufti Perak ni, main ambil dia pergi. Tu dia nak abang kata, sungguh sebab apa dia pun uzak dah minor stroke. Minor stroke. Jadi orang main ambil. Nak abang kata ilmu tu, Allah Ta'ala jaga sungguh dia ni. Allah Ta'ala guna dia. Sampailah orang boleh main ambil. Jadi kita pun di Darul Hadis insyaAllah. Setiap hari Sabtu, minggu keempat, kita buat istimewa asatizah. Jadi abang Datuk Saleh ni, Datuk Hassan, dia kena pergi Mekah sebab dia pakai rujuk haji 2 bulan tak ada, jadi kita pergi ambil. Kita pergi ambil dia. Dia pergi ambil dia, pergi dukung dia, main buah atas kursi, mengejak dia. Tu dia. Nak abang kata kita nak sungguh ilmu dia. Dia ni kata, saya tanya dia, Datuk bukan dulu sebelum ni buat pengajian kitab usul fiqh ke untuk ustaz-ustaz lah. Anjuran satu NGO ni. Dia kata, betul memang ada, tapi tak dapat sambutan. Itu sebab apa tak dapat sambutan? Padahal kita panggil ustaz-ustaz dah. Dia kata pasal kena suruh baca. Dia suruh baca dulu sebelum start kelas, dia suruh baca. Bila suruh baca ustaz-ustaz pun ketak tu lah. Nampak tak? Nampak kata bila suruh baca ni, aku tak mau main lah bulan lepas. Nampak? Sebab apa? Takut kena lagi. Yang tu dia punya masalah dah. Dia pun senyum lah, tak kata apa lah. Itu dia punya hikmah lah. Hikmah kadang-kadang bagus juga suruh baca, tapi kadang-kadang susah juga kalau suruh baca. Tambah suruh hafal. Kalau suruh hafal lagi berat lah. Jadi bila berat tu, Ibnu Abi Jamrah kata, apa salahnya kalau aku usaha sikit, ringkaskan daripada 7,000 ni dia kena semak semua, 7,379 hadis, dia buang semua sanad, dia bubuh rawi a'la saja, dia bubuh nama sahabat saja. Nama sahabat pun tak boleh ingat. Dia pergi Aisyah saja, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, nama-nama itulah pusing pun. Paling kurang bila kita hafal nama-nama ni, kita hafallah nama sebilangan besar di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis. Baik. Itu dia punya tujuan kitab ni. Dalam pilihanku di antara kitab-kitab hadis sahih itu ialah Imam Bukhari. Ialah Imam Bukhari kerana apa dia pilih Imam Bukhari, tak pilih Imam Muslim, tak pilih imam-imam yang lain? Sepatutnya dia yang hidup 600 tahun ni, dia boleh tengok banyak dah kitab-kitab hadis yang banyak dihasilkan oleh ulama-ulama yang silam. Sebab apa dia pilih Sahih Bukhari? Kerana lebih sahihnya, dan kerana beliau rahimahullahu ta'ala daripada orang-orang saleh yang diperkenankan doanya. Masya Allah. Sebab apa pilih kitab Sahih Bukhari ni? Kerana dia ni orang saleh dan doa dia makbul. Tu dia. Jadi pilih ambil kitab dia ni sebab apa? Sebab berkat. Ni sebab inilah saya pernah ziarah seorang ulama, nama dia Syekh Tariq. Muda lagi, 40-an, 44, 45 macam tu lah. InsyaAllah dalam bulan Ogos ni dia nak main pula Syekh Tariq daripada Mekah. Darul Hadis pun ambil satu hari. Nanti saya maklumkanlah bila hari dia akan main ke Darul Hadis insyaAllah. Tapi hujung-hujung dah 8 lah. Dia kata masa pertemuan saya 2 tahun 3 tahun lepas pergi ke rumah dia di Mekah, dia kata hadis ni adalah satu ubat yang mujarab kepada orang-orang yang mencintai hadis. Kalau dahulu-dahulu ni, Masya Allah, kalau sakit tok guru dia panggil anak murid, tolong bacakan Sahih Bukhari. Tolong bacakan Sahih Bukhari kepada dia. Bacalah anak murid. Naqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah kitabu Bada'il Wahyi. Kitabu Bada'il Wahyi, sebut matan sanad-sanad dia, terus lega. Dengar hadis terus cergas, lega, demam. Kita kalau demam, orang mai ziarah baca hadis, saya silap boleh mati terus. Kata aku ni
Aku ni demam amai baca hadis lagi apa. Amai lah cakap cerita nak bagi duit ke apa ke, baru lega. Nampak kita dapat RM5 terus senyum sampai ke telinga. Nampak kalau main baca hadis 40. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisul awal an Amirul Mukminin Umar bin Hafs radhiyallahu taala anhu baca hadis terus pening. Sebab apa? Sebab kita ni tak ada jiwa dengan hadis. Ni sebenarnya inilah kelebihan hadis. Sebenarnya satu benda yang cukup berkat. Kitab Sahih Bukhari berkat sungguh. Kalau kita menghayati dia, kita akan faham erti keberkatan tu. Jadi sebab apa dia pilih? Sebab apa? Disebabkan tokoh yang buat kitab ni Imam Bukhari ni orang yang soleh. Dalam soleh doa pula makbul. Tu dia. Beliau berdoa untuk pembacanya, ditambah pula keterangan dari beberapa orang qadi yang pernah aku jumpai, kata Imam Bijabara. Maksudnya Imam Bukhari kan doa dalam kitab, siapa yang baca kitab aku ni mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat. Maksudnya kita ni berkat mengaji ni. Sebab itulah walaupun kita tak mensyarahkan hadis, kita baca saja. Jadikan ini bahan bacaan. Jangan duk baca novel jadi apa novel. Jangan duk baca benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat, maka jadilah macam tu. Jadi baca ni walaupun tak faham, datang manfaat. Beliau berdoa untuk pembaca-pembaca yang ditambah pula keterangan dari beberapa orang qadi yang pernah aku jumpai, kata Ibn Abi Jamrah, mereka yang mengetahui ilmu hadis dan mengembara untuk menuntut ilmu. Mereka itu menegaskan bahawa tidak dibaca kitab hadisnya dalam masa kesulitan, melainkan dilepaskan dan tidaklah tenggelam sampan yang dibawa berlayar bersamanya. Tu dia. Ni Sahih Bukhari ni. Sahih Bukhari kata guru-guru yang pernah dijumpai oleh Ibnu Abi Jamrah, pengalaman mereka ni, bawa kitab Sahih Bukhari pi nak mengaji, naik sampan. Bila dibawa Sahih Bukhari dan dibaca pada ketika bermusafir tu, tak tenggelam. Tu dia. Tak tenggelam. Maksudnya kita ni kalau bawa kereta duk baca Sahih Bukhari, insya-Allah tak accident. Boleh faham? Kalau accident pun insya-Allah kita tak cedera. Tu orang kata bubuh kitab Sahih Bukhari. Kita bubuh betul tak baca terus. Bubuh saja tapi tak baca. Tu karut. Kita pun beli Sahih Bukhari. Ni rugi siapa tak beli kitab ni RM34 ni. Tadi kata mesti RM35 bagi RM1. Rugi, kata rasa mahal RM34 rugi berbanding dengan rumah nak jadi benda masalah. Maksudnya bukan kita beli simpan saja, beli mengaji, beli mengajar anak-anak. Ini adalah salah satu daripada kelebihan. Sebab apa? Yang disebutkan Allah Ta'ala akan hilangkan, angkat masyaqqah. Tambah kalau kita ahli Quran. Quran dengan hadis tentulah Quran. Hafal Quran, baca Quran. Dalam keluarga kita ada seorang wakil pi hantar pi mengaji hafal Quran. Quran duduk dalam dada dia, duduk dalam rumah, pi travel dengan dia, pi kenuri pun pi dengan anak kita hafal Quran ni, selamat. Kita duduk dengan orang soleh ni, satu rumah satu penyanyi, buat apa? Satu tarik bala. Rumah hati reban awal lagi. Sebab apa? Satu rumah satu penyanyi. Tak, satu rumah satu hafiz Quran, satu hafizah. Kalau semua boleh hafal Quran lagi bagus. Sebab selamat. Selamatnya bukanlah kita nak selamat atas dunia sangat. Dunia ni apalah sangat. Tapi yang pentingnya selamat di akhirat. Itu paling utama kan ni. Kita tak boleh hafal Quran, anak kita hafal Quran. Kita tak boleh hafal hadis, anak kita boleh hafal hadis. Alhamdulillah. Selamatlah dunia dan akhirat. Macam tu. Jadi dia dengar daripada qadi-qadi hak pernah dia jumpa ni dulu zaman dia. Zaman dia bukan qadi macam zaman lah. Zaman lah qadi juga. Tapi qadi ni dulu ni satu gelaran yang cukup besar. Qadi lah angkat nikah ya. Tapi angkat nikah tak nafi lah ada ilmu. Tapi qadi yang zaman dulu nak bubuh title qadi tu, silap-silap. Bukanlah senang-senang kita nak letak qadi. Sama macam gelaran al-imam. Imam, kita letak imam mudah-mudah je lah ni. Tapi dulu al-imam
satu gelaran yang cukup besar. Jadi dia dengar mereka ni pengalaman bawa Sahih Bukhari, nak pergi mengaji Sahih Bukhari, hafal Sahih Bukhari, selamat daripada bencana, selamat daripada musibah-musibah. Ni bawa lah kitab ni, buh dalam kereta. Tapi jangan ada Sahih Bukhari tak apa, tak accident lah, jangan percaya lagu tu. Ni kita ambil keberkatan. Ni tu yang daripada kata bid'ah tu, ni sesat lah apa semua. Bukan kita i'tiqad kata buku ni menyelamatkan kita, tak, Allah Ta'ala juga mana pun. Cuma dengan ada ni, dia lebih diperhatikan oleh Allah. Apakah amal yang Allah Ta'ala perhati kita nak selamatkan kita? Tak ada, melainkan Sahih Imam Bukhari. Sebab dia ni adalah ahli orang yang soleh, di kalangan orang yang soleh, dan doa dia makbul. Macam tu. Maka ingatlah aku memperolehi segala berkat di samping berkat hadis untuk pembersih segala karat daki dalam hati. Baca hadis boleh hilang karatlah hati. Ni kalau kita dengar tadi keluar ni, Masya Allah, muka ni tak payah makan kuih putih lah, berseri dah insya Allah. Dia sebenarnya benda-benda tu, kita duk makan kuih putih ke, kita duk makan produk-produk yang nak bagi cerah ni, sebenarnya hak tu tak payahlah nak percaya sangat kalaulah benda tu makan putih sungguh, tak ada orang hitam di dunia ni. Tak ada orang hitam di dunia ni. Maksudnya putih tak putih ni Allah tentu dah. Dalam satu hadis yang Allah Ta'ala pernah sebut awal penciptaan, ciptaan Nabi Adam ni, Allah Ta'ala ambil tanah ni, ada tanah hak putih, tanah hak hitam, tanah hak merah, jadilah Nabi Adam. Maksudnya hak mai keturunan putih ni, dia kena hak tanah putih lah. Nampak? Hak mai hak hitam ni, dia tanah hitam hak. Maksudnya dia buatlah macam mana pun nak bagi putih, takkan putih. Kalaulah, sebab apa, ini kehendak Allah terhadap kita. Kalaulah kita jadi ni dengan kehendak diri kita sendiri, tak ada orang hitam di dunia, sebab kita nak kita putih. Kalaulah kita jadi ni dengan kehendak kita, takkan ada seorang yang muka huduh. Semua muka segak. Muka ni cantik, muka ni handsome, muka ni dia jadi macam, kalau laki tu dia nak hak badan sadu, dia tak mau pendek-pendek, dia tak mau, dia nak, dia nak kalau boleh ni berulas dia punya otak-otak dah. Hak tu semua bukanlah kita nak. Kadang-kadang kita usaha nak macam tu, tak jadi macam tu. Tak dapat. Maksudnya bukan kehendak kita, kehendak Allah. Sebab itulah jangan kita duk beriman sangat dengan produk-produk ni. Yang pasti dapat ni baca hadis ni, dia buang karat-karat dalam hati ni. Cerah muka. Cerah muka tu bukan nampak putih tak. Muka hak kelam pun nampak seronok tengok muka dia. Tengok muka dia ingat Allah Ta'ala. Ni tengok muka dia nampak ingat dia ni nak main bagi produk apa pula. Nampak? Tengok muka saya putih tak? Dia kata, kalau pakai produk ni, produk lain pula. Bulan depan mai produk lain pula. Nampak tak? Ni itu semua sampai sudah. Saya pun pengalaman banyak juga dengan produk-produk ni. Tapi kalau sampai sudah takkan selesai. Melainkan bila kita ambil benda hak paling asas sebelum jadi produk tu, esok tak ada masalah. Contoh kalau kita nak makan vitamin C. Vitamin C ni berapa ratus produk? Cuba bilang dengan jari. Tak cukup jari tu kan. Beribu-ribu produk vitamin C saja. Tapi vitamin C ni dia hanya satu makanan tambahan. Makan buah. Buah ni makan 100 biji pun tak ada efek apa. Telan 100 biji vitamin C ni tengok. Jadi macam mana? Maksudnya kita ambil hak asal tak apa. Makan buah-buahan. Vitamin C tu. Vitamin C tu adalah main buah-buahan. Makanlah buah-buahan. Makan buah-buahan tak ada apa. InsyaAllah dia takkan bagi mudarat langsung. Allah Ta'ala cipta elok lah. Sebab itulah kalau kita nak kira produk ni sampai sesudah tak habis. Ini adalah contoh macam minyak zaitun. Asal memang macam tu banyak produk ni. Tapi minyak zaitun tu asal. Makan tu insyaAllah memanglah efek tak ada. Lelah tu dapat. Tapi paling kurang kita istiqamah. Ini adalah salah satu daripada apa yang kita boleh ambil sebenarnya nak ubah
kejadian ni bukan kehendak kita. Yang mampu membersihkan kita, hati kita, karat kita adalah dengan membaca hadis dan hafal hadis. Baca hadis, hafal hadis. Baca hadis dan hafal hadis. Baik, semoga dengan kurniaan Allah dibuka dari yang menutupinya dan terangkat pula tekanan hawa nafsu yang sangat banyak berkumpul padanya. Jadi kita baca hadis boleh mengekang hawa nafsu kita. Seterusnya dengan menyampaikan segala hadis yang mulia itu akan terpelihara daripada tenggelam dalam lautan bid'ah dan dosa. Kita duk menyampaikan hadis, kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang menyesatkan dan kita dijauhkan daripada melakukan perkara-perkara yang dosa. Itulah kelebihan ilmu hadis dan kita menyampaikan hadis. Setelah sempurna penyusunannya sebagaimana yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihitungkan jumlah semuanya iaitu sebanyak 294 hadis. Dalam kitab ni kena ingat mengaji kitab apa, berapa bilangan hadis. Ni sekali balik pergi rumah orang tanya mengaji apa, kitab hadis apa dah, berapa dah ni. Yang ni mengaji apa? Orang mengaji kuih, orang panggil. Mengaji kuih. Mengaji kuih ni dia lupa. Dia cantik dah tapi dia lupa. Tak mau. Maksudnya kita ingat mengaji kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Berapa hadis dia? 294. Boleh tahu tu pun tak apa dah. Ni mengaji apa? Kitab hadis apa tahu? Ustaz ingat kan? Saya tak berapa nak ingat nama dah. Tu tak mau. Kita kena ingat nama hadis tu. Nama kitab. Sebanyak 294 hadis. Permulaannya adalah mengenai wahyu pertama kepada Rasulullah. Dan akhirnya kemasukan ahli syurga ke dalam syurga serta kurniaan Allah ke atas mereka dengan redanya yang kekal. Jadi dia ikut step sebiji macam Sahih Imam Al-Bukhari. Dia bermula dengan kitab Bada'il Wahyi dan diakhirkan dengan kitab masuk dalam syurga dengan redha. Itulah yang dimaksudkan Jami'us Sahih. Dia himpun permulaan hadis Nabi daripada mula Nabi terima wahyu sampailah masuk syurga. Tu kalau kita nak iktibar kitab ni sebagai kitab yang tarikh sejarah pun boleh juga. Kita nak iktibar kitab ni fiqh pun boleh juga. Kita nak iktibar kitab ni tauhid pun boleh, tafsir pun boleh. Apa pun semua boleh masuk dalam Jami' Sahih. Maksud Jami' ni semua bidang ilmu dalam ni. Baik. Aku namakan susunan ni. Tadi saya sebut sikit dalam mukadimah dia. Namakan susunan ni Jam'u An-Nihayah fi Bada'il Khairi wal Ghayah. Jadi kitab ni nama dia tak popular. Nama yang popular matan ataupun Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ni kalau sebut nama ni tergeliat lidah lah. Jam'u An-Nihayah fi Bada'i Khairi wal Ghayah. Dan aku tidak bezakan di antara segala hadis itu dengan mengadakan bab bagi tiap-tiap satunya. Maksudnya dalam Sahih Bukhari diletakkan bab-bab. Ni kitab Bada'il Wahyi, bab apa pula? Kitab penurunan wahyu, bab. Kemudian Kitabul Iman, bab. Kitabul Kitabul Haid ke? Ada sebagainya. Kitabus Salah, dia ada bab. Tapi di sini dia tak letakkan bab. Bab tu pemisah lah di antara perkara yang sebelum dengan perkara yang selepas. Dengan harapan semoga Allah sempurnakan bagiku dan setiap orang yang membaca atau mendengarnya memperolehi permulaan kebaikan dan kesudahannya. Tujuan dia supaya kita ni jangan berhenti mengaji dekat tu ya, mengaji habis sebab apa? Tak ada bab-bab yang tertentu. Macam tu. Demikianlah maka kami memohon kepada Allah yang pemurah Tuhan Rabbul Arshil Azim supaya ia jadikan dia, iaitu kitab ini, pembersih hati kami dan penyembuh bagi penyakit agama kami
Nah, penyakit agama ni macam-macam lah penyakit agama ni. Nah, penyakit hati terutamanya semata-mata dengan limpah kurnianya tiada Tuhan selainnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ni doa doa apa ni pengarang kitab ni. Dia doa apa? Supaya jadi pembersih hati. Maksudnya nak bagi hati kita ni bersih, tak ada lain lah dengan kita baca hadis. Nak baca hadis. Jadi insya-Allah kita ambil keberkatan ni, kita hadiahlah ayat ataupun surah Al-Fatihah kepada sahibul kitab yang asal, iaitu Imam Bukhari, dan kepada yang meringkaskan kita punya kitab ni, iaitulah Ibnu Abi Jamrah, dan terutama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang daripadanya lah kita boleh baca hadis pada hari ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kira apa aja? 10.30. Nak baca ni panjang pula, takut tak berhenti ke 10.45. Kita akan berhenti 10.45, tapi kita rehat sat. Saya tak baca lagi hadis, kita baca lepas rehat lah. Saya buka soalan kalau ada apa nak tanya. Apa-apalah yang berkaitan ataupun yang tak ada kaitan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Berharta. Ya. Ya. Boleh bagi zakat ke tak? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zakat ni ialah bukan kepada tanggungan kita. Zakat ni adalah sesuatu pemberian yang bukan tanggungan kita. Dia zakat ni ialah contoh adik-beradik kita, dia ada ayah, dia ada mak, dia ada tanggungan dia, tapi dia tak mampu, kita bagi kat dia. Walaupun adik kita, contohlah adik kita, ataupun adik lelaki kita, ataupun anak menakan kita, dia bukan tanggungan kita. Dia bukan tanggungan kita, tapi dia orang susah. Dia ada mak, dia ada ayah, tapi mak ayah dia orang susah. Kita boleh bagi zakat kepada dia. Tapi bila dalam situasi suami isteri ni, dia ada istilah yang lebih besar walaupun bukan zakat. Iaitulah kita membantu suami kita. Membantu tu adalah satu perkara lebih besar daripada zakat. Zakat ni bila mampu baru wajib bayar zakat. Kalau tak ada duit, kira tak wajib bayar zakat. Maka dia nak niat zakat tu bukanlah kepada suami dia, disebabkan suami dia adalah hidup bersama dengan dia dan saling membantu di antara satu sama. Memang isteri tidak disuruh untuk menafkahkan suami. Tetapi boleh istilah membantu suami satu perkara yang baik, mendapatkan pahala yang banyak. Sama macam anak, nak bagi zakat ke anak. Anak bukan patut diberi zakat, anak patut dinafkahkan. Nafkah itu lebih besar daripada bayar zakat. Wajib bantu, wajib kena bagi nafkah. Zakat bila ada harta baru wajib, tak ada zakat, tak ada harta tak wajib. Ini maksudnya bukan istilah membayar zakat, tetapi membantu suami dengan istilah apa pun, maka dia dikira satu pahala yang besar. Bukan kita kena niat zakat saja. Macam tu. Jadi zakat adalah untuk selain daripada tanggungan kita. Wallahu a'lam lah. Yang tu yang kita faham daripada zakat. Baik. Ada yang tanya? Ya, Ustaz.
Aha. Kita buat 2-3 tempat korban. Satu hari raya, 2 tempat. Baik. Satu hari di hari raya korban, kita buat 2-3 tempat korban. Boleh tak boleh? Kalau ada duit memang boleh sajalah. Kalau ada duit boleh. Cumanya menjadi sunat kepada orang yang buat korban tu melihat haiwan korban dia tu disembelihkan. Tu sunatlah. Tengok darah yang, tapi kalau dia ni tengok darah pingsan, janganlah pergi. Dia wakil kepada orang saja. Jadi maksudnya kalaulah dia ni dia sebagai orang yang membuat korban, sunat pada dia untuk melihat haiwan korban dia sebelum disembelihkan, dan sunat melihat dia punya aktiviti persembelihan tu. Tapi kalau dia nak buat banyak, tak ada masalah. Buat banyak tidak ada masalah. Tapi yang afdal adalah buatlah di tempat kita dulu. Sebab kita, istilah Islam ni, dia nak bantu yang susah, ialah susah di kalangan kita dulu. Korban ni, selain daripada kita nak buat ibadah, adalah nak menggembirakan orang miskin. Hak jarang-jarang makan daging ni, mereka boleh makan daging. Tu dia punya istilah sebaik hikmah ibadah korban. Selain daripada ibadah yang dianjurkan asal daripada ibadah syariat Nabi Allah Ibrahim dan Ismail AS, ialah nak menggembirakan hati orang miskin, bagi mereka makan daging baru. Dulu ni duk makan daging frozen saja, ni makan daging baru. Makan demam terus. Sebab apa? Panas daging baru, seronok makan ni. Daging baru sedap, nampak? Jadi nak beli daging baru sekilo mau berapa puluh ringgit, mahal. Jadi kita bagi kat dia seorang satu packing, nampak tak? Jadi ini adalah tujuan mengembirakan hati. Tiba-tiba kita ada duit, kita buat korban juga, tapi buat korban di tempat lain. Padahal jiran kita 2-3 buah rumah kita pun orang susah juga. Itulah, bukan tak bagus kita derma pada yang jauh, tetapi yang dekat ni pun banyak. Pernah kan berlaku ayat Al-Quran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, Nabi pun sampaikan kepada para sahabat, tidaklah lan tanalul birra, tidak dikatakan kamu buat benda baik ni, tak dikira, tak diiktiraf kamu buat benda baik, hatta, sehingga kamu semua ni tunfiqu mimma tuhibbun, kamu infak apa yang kamu sayang. Kita sayang apa? List tengok. Dalam senarai barang kemas ke, nak kereta ke, tu sayang tu. Tak dikira sebagai kesempurnaan kebaikan, melainkan derma apa yang kita paling sayang. Oi, berat. Apa kita sayang ni? Cubalah try Ustaz. Sayang anak, bagi anak lah, tu janganlah. Sayang bini, bagi bini dah, tu lain. Ni sayang harta, apa yang paling kita sayang ni? Tunfiqu mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Harta apa yang kamu cinta, kamu infak kerana Islam, sempurnalah kebaikan. Abu Talhah dengar, dia kata, tak apa Rasulullah, aku dengar kemarin ni baca Quran sekian-sekian, ayat suruh derma ni, kebun Bayrohak yang aku paling sayang ni, ambil semua untuk Islam. Lepas daripada tu, Nabi kata, bakhil, bagus ni harta yang cukup bagus. Tapi Nabi bersabda, aku ni lebih suka kalau kamu jadikan harta ini untuk kaum kerabat kamu dulu. Nampak? Itu konsep Islam. Walaupun kita ada harta, kita kayakan adik-beradik dulu. Ni adik-beradik entah ke mana, kita duduk derma tu sampai Palestin lah. Bagus, derma Palestin tu bagus. Tapi adik-beradik kita pun ramai susah ni. Hak selalu duduk ada, contoh rumah kak tu dia macam banglo, rumah adik dia macam pondok nak runtuh lah. Tapi duduk dalam satu tanah, pak dia dulu ni tanah bagi. Dua beradik pun ada, tak apa. Yang rumah kak ni tu dia macam banglo, rumah adik macam pondok nak reban dah.
Kena ke lagu tu? Tak kena. Maksudnya kalau kamu kaya, kamu bagi pada anak yatim, mana Allah kamu tak kenal, tapi kakak, adik kamu, adik kandung, bagi dulu ke adik. Bagi kaya sama-sama naik. Supaya kita boleh kembangkan. Macam tu lah konsep Islam. Nah, jadi bukanlah lepas ni, kalau tu saya tak ada derma lah. Derma juga, tapi dalam kita menderma, jangan kita lupa orang yang paling hampir dengan kita. Mak ayah kita. Nah, dia pun bukanlah adalah sumber pencarian kita bagi pada mak ayah kita. Satu benda yang besar. Adik-beradik kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi nak buat korban boleh tak banyak tempat? Banyak tempat tak apa. Tapi yang afdalnya di tempat sendiri lah. Itu tak apa Ustaz, tempat si ramai dah orang buat. Kalau rasa yakin begitu, tak apa lah, buat tempat lain. Tak apa, tak ada masalah. Boleh. Ada lagi nak tanya? Ini dah sampai time lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah saya rasa sekadar tu dulu. Kita baca muqaddimah saja nak. Tak baca lagi hadis. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa balik sampai ke apa rehat ni? Rehat terus ya? setengah jam lah insyaAllah. Sebelah suku kita jumpa balik. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang pertama. Dan setakat manalah kita boleh baca pada hari ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.